Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton sekalian, untuk renungan kita pada hari ini, pada pagi ini, ingin saya kemukakan, bacakan sebuah hadis Nabi SAW. Sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Qalat, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ويجعله رحمة للمؤمنين فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih, riwayat daripada Imam Bukhari, riwayat daripada Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Untuk renungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, setelah ditanya oleh isteri baginda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan ta'un, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengkhabarkan kepadaku, annahu kana azaban, sesungguhnya ta'un ataupun penyakit yang berjangkit itu adalah merupakan Allah Ta'ala utuskan adalah azaban, azab bagi orang-orang yang ingkar kufur. Tetapi faj'aluhu rahmatan lil mu'minin, tetapi ia merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min rajulin yaqa'at ta'un, maka tidak adalah seorang mana-mana lelaki yang terlibat dengan penyakit ini, fayamkusu fi baitihi, lalu dia tinggal di rumahnya, tetap berada di rumahnya, sabiran, dalam keadaan bersabar, muhtasiban, dalam keadaan penuh pengharapan, bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, dia mengetahui bahawa annahu la yusibuhu illa ma kataballah, tidak akan menimpa manusia itu melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kana lahu mislu ajri syahid, maka ganjaran untuknya ialah umpama orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Jelas kepada kita bahawa penyakit yang melanda kita, yakni melanda negara kita dan seluruh dunia sekarang ini, yang dikenali sebagai COVID ataupun coronavirus, yang sangat membimbangkan, menular seluruh dunia, sehingga kan negara kita sendiri pun telah melanjutkan kawalan perjalanan supaya penyakit ini tidak merebak, meluas. Tuan-tuan sedang penonton sekalian, berkaitan dengan penyakit yang berjangkit ini, dia tidak menimpa seseorang itu melainkan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang meyakini bahawa penyakit ini datang dari Allah, dan sesiapa yang terkena penyakit ini juga adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, dia juga mengawal diri dia, yakni tidak keluar rumah, dia tetap berada di rumah, menjaga kebersihan diri,
menjaga pergaulan, yakni tidak bergaul dengan mereka yang terdedah dengan penyakit ini. Satu khabar gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, iaitulah Allah Ta'ala kurniakan ganjaran pahala syahid. Subhanallah. Sekalipun ia tidak mati, lebih-lebih lagi lah mereka yang terkena penyakit ini dan bersabar menghadapinya, dan tentulah dia termasuk dalam kalangan mereka yang syahid. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, yang jenazahnya tidak dimandikan, terus dikafankan dan dibawa ke tanah perkuburan. Tidakkah ada sedikit persamaan dengan orang-orang yang mati syahid, yang jenazahnya tidak perlu dimandikan, dia hanya dikafankan, disalat dan terus ditanam, dikebumikan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah meninggal kerana penyakit ini mendapat rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ahli keluarga, kita mengucapkan takziah supaya bersabar menghadapi ujian seperti ini. Kita meyakini bahawa apa yang berlaku itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita perlu berharap supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit ini. Dan mereka yang terlibat itu pun bukan mereka inginkan penyakit ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan ataupun kenakan pada mereka ujian seperti ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menguji kita, manusia, dengan kematian demi kematian yang makin meningkat, mangsa-mangsanya seluruh dunia. Ini semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, walaupun sebelum daripada tersebarnya penyakit ini, kematian juga tetap berlaku. Umpama kematian kerana kes-kes kemalangan di jalan raya, yang kita dengar kemalangan maut di sana sini, juga kematian mengejut. Kadang-kadang satu keluarga terbunuh di jalan raya. Tetapi di zaman ini, setelah berlakunya kawalan sekatan, alhamdulillah, kemalangan jalan raya juga tidak berlaku. Kalau ada pun hanya sedikit sahaja. Kita tidak kedengaran kemalangan maut jalan raya setiap hari. Begitu juga dengan penyiksaan kepada umat Islam di Uyghur sana, juga semakin menurun, dan kemungkinan tidak ada lagi pengganas-pengganas yang melakukan keganasan kepada umat Islam di sana. Begitu juga di India. Baru-baru ini pelampau-pelampau Hindu membunuh, menyeksa umat Islam. Mereka juga dalam ketakutan sekarang ini. Dengan tidak semena-mena mereka telah menghentikan keganasan mereka, masing-masing ketakutan kerana virus yang menular ini. Subhanallah, siapa menjangka semua ini berlaku? Ini adalah ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin, sidang penonton sekalian, alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala melimpahkan rahmat dan kurniaan kepada kita. Walaupun dalam suasana sekatan pergerakan ini, kita masih lagi mempunyai makanan, sumber makanan. Kita boleh bersama-sama dengan ahli keluarga kita
Kita boleh bersama-sama berhubung dengan rakan-rakan keluarga kita melalui handphone, melalui media FB. Walaupun kita tak dapat bergaul, tak dapat berjumpa, tapi kita boleh bertanya khabar antara satu sama lain. Inilah masanya kita menggunakan kesempatan ini untuk mengeratkan silaturahim sesama kita. Gunalah WhatsApp, FB, Instagram untuk benda yang bermanfaat. Berhubunglah dengan saudara-saudara kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita. Dalam suasana yang getir ini, nasihat menasihati antara satu sama lain. Jangan sekali-kali kita menyebarkan berita-berita fitnah, mengada-adakan cerita yang tidak berlaku, yang boleh menimbulkan keresahan dan kebimbangan umat Islam. Hiduplah kita berjasa. Sekurang-kurang jika tak dapat beri jasa pada orang pun, jangan menyusahkan orang lain. Muslimin sedang penonton sekalian, berkaitan dengan COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pengajaran kepada kita. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, yang kita baca di permulaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-ta'un ataupun penyakit yang seumpama dengannya itu merupakan azab Allah pada sesiapa yang Allah Ta'ala ingin mengazabnya, tetapi merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, azab bagi orang-orang kafir, mereka merasa sangat keluh kesah. Mereka sangat takut kepada kematian. Mereka takut kepada dosa-dosa dan kejahatan mereka sendiri. Apabila mereka melihat kematian di sana sini, mereka seolah-olah ingin berteriak ketakutan kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Namun bagi orang-orang mukmin adalah satu rahmat, rahmatan lil mukminin, rahmat bagi orang-orang beriman. Sebagaimana saya sebut kejap tadi, iaitu saudara kita disiksa selama ini di seluruh dunia, disiksa, dibunuh, disembelih. Alhamdulillah sekarang mereka telah dapat menarik nafas lega. Sekurang-kurangnya mereka tidak lagi disiksa seperti mana sebelum ini. Alhamdulillah, mereka dapat menjalani ibadah dengan sebaik-baik. Begitu juga tuan-tuan, rahmatan lil mukminin, orang-orang mukmin tidak merasa takut lagi dengan keganasan-keganasan. Umpama di negara kita, sebelum ini kes-kes ragut, kes-kes rogol, jenayah, pecah rumah dan sebagainya. Alhamdulillah, ikut laporan yang kita terima, semua itu menurun dan hampir tidak berlaku lagi. Alhamdulillah. Orang-orang yang beriman jangan risau. Tingkatkan ibadah kita. Bacalah Al-Quran. Walaupun tidak ada guru yang mengajar di masjid-masjid, tidak berkumandang seperti dahulu, tetapi banyak kemudahan untuk kita menimba ilmu pengetahuan. Para ustaz, para guru telah merakamkan ceramah-ceramah mereka, tazkirah mereka, dan boleh kita dengari, boleh kita tonton bersama keluarga. Ambillah manfaat dalam kesempatan yang ada ini. Nasihat-nasihat yang baik perlu kita amalkan berterusan dalam kehidupan kita, insya-Allah.
Sedang penuntun sekalian, bacalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kurniaan Allah Ta'ala untuk kita semua. Inilah peluang rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang mukmin. Ajar anak-anak kita baca Quran. Ambil perhatian pada mereka. Kalau sebelum ini mereka keluar rumah, raya-raya, bergaul dengan rakan-rakan, berlomba cara berlombanya, basikal cara basikalnya, lepak cara lepaknya. Sekarang ini alhamdulillah tidak berlaku perkara seperti itu. Alhamdulillah, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada kita semua. Dengan terjadinya apa semua yang berlaku adalah rahmat, rahsia Allah Ta'ala yang tidak kita ketahui. Tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang Allah Ta'ala lakukan. Semoga kita mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.